Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Undurkan dirimu, wahai anak-anak yang pintar bicara. Wahai anak-anak yang bergantung kepada buku dan kitab yang disusun dengan tangan-tangan hawa nafsu dan kemahuan diri. Celaka kamu. Kamu berani menyangkal Tuhan. Nanti kamu akan terpotong-potong binasa olehnya. Bagaimana kamu enggan menerima bahagianmu yang sudah ditetapkannya? Bagaimana boleh berubah apa yang sudah tercatat dahulu di dalam azal dan apa yang sudah ditentukan oleh ilmu Allah dengan tentangan kamu? Jadilah orang mukmin muslim yang sebenar-benarnya. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala, allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin? Itu orang-orang yang mempercayai tanda-tanda kami, mereka adalah orang-orang yang beriman. Hakikat Islam itu ialah penyerahan diri. Kaum ini telah beristirahat di hadapan Allah Ta'ala dan mereka telah melupakan kenapa dan bagaimana dan buatlah dan jangan buatlah. Mereka mengamalkan berbagai macam ketaatan padahal mereka berdiri di atas tumit-tumit ketakutan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala telah menyifatkan mereka itu dengan firman-Nya, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Mereka itu memberikan apa yang diberikan kepadanya oleh Allah sedang hati mereka dalam ketakutan. Yakni mereka menurut semua perintah Allah Ta'ala dan memberhenti dari semua larangannya. Lalu mereka bersabar atas bala bencana yang aku timpakan atas diri mereka, seraya mereka sentiasa berterima kasih atas pemberianku. Mereka juga menyerahkan diri mereka, harta kekayaan mereka, anak pinak mereka dan harga diri mereka dengan tangan takdirku. Sedang hati mereka takut dan bimbang terus menerus kepadaku. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini kita telah menerangkan tentang jenis-jenis hati dan bagaimana orang beriman perlu menterjemahkan ilmunya dalam amal. Menyimpan ilmu dalam amalannya, bukan menyimpan ilmu dalam akal fikirannya secara hafazan. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut pada bicara berikutnya, iaitu apakah maksud Islam yang sebenar, yakni kepatuhan, ketundukan dan penyerahan. Apakah Islam itu hanya dirujuk kepada namanya, atau dirujuk kepada keturunannya, atau dirujuk pada sifat? Bila di kalangan manusia, mereka menggunakan segala kepetahan yang Allah kurniakan pada mereka sebagai ujian untuk menentang takdir Allah Ta'ala, untuk tidak menerima takdir Allah SWT, untuk merasakan bahawa mereka lebih berhak yang lain daripada apa yang ditakdirkan. Sehingga mereka mungkin berkata, kenapa berlaku pada saya, tak berlaku pada dia, walau dia patut kena. Mereka menggunakan segala kepintaran bicara, kepetahan untuk menolak segala apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Wa imma dalam persoalan hukum hakam. Kenapa kita kena macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa orang lelaki dapat macam ni? Kenapa dapat perempuan macam ni? Mereka persoalkan dengan segala kepetahan. Sebagaimana juga mereka persoalkan segala apa yang menimpa mereka. Kenapa kena pada saya? Saya kan masih muda. Kenapa saya patut kena penyakit itu, penyakit ini?
Kenapa saya patut diuji begitu, begini? Kenapa saya tak macam orang lain? Orang lain ada keluarga, saya tak ada keluarga. Orang lain kaya, saya tak kaya. Orang lain sihat, segar, bugar, saya tak sihat. Lalu persoalan ini untuk menunjukkan tidak benarnya penyerahan seorang itu pada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu sekiranya menggunakan kepetahan kamu, kepetahan bicara kamu, dan ilmu kamu, yang kamu menterjemahkan setiap ilmu itu dengan kemahuan kamu, hawa nafsu. Memanglah baca kitab, tapi ambil bahagian-bahagian yang menyembelahi hawa nafsu kita. Sebagaimana orang Yahudi, mereka ini pegang Taurat, tapi pada bahagian yang menyembelahi mereka. Ketika mana mereka mengambil tanah Filistin, mereka kata ini telah dijanjikan dalam Taurat, ini diperintahkan kepada kami. Tapi ketika mana mereka membunuh orang, walau dalam Taurat menghalang mereka membunuhnya, mereka mendiamkan diri. Ketika mana mereka menzalimi orang, membunuh kanak-kanak dan wanita, walau dalam Taurat mengharamkannya, mereka mendiamkan diri. Ketika mana mereka menawan dan memenjarakan, walau dalam Taurat menghalang, melarang daripada penjarakan manusia, mereka diam diri. Jadi sebahagian manusia, bukan mereka tak guna agama, tapi untuk kepentingan hawa nafsu. Ada syahwah khafiyah. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman sebahagian daripada apa yang diturunkan oleh Allah, dan kamu kufur pada sebahagian yang lain? Orang ni bukan dia tak guna dalil agama, dia guna tapi untuk hawa nafsu. Untuk hawa nafsu dia semata-mata, yang memenangkan dia, yang menguntungkan syahwat dia, dunianya. Dia tidak mahu menerima takdir Allah padanya. Dia tidak mahu melihat sesuatu hukum Allah padanya. Hukum Allah tu jelas, halalnya, haramnya, dosanya, pahalanya. Sebagian hukum Allah mungkin menyakitkan kita. Sebagian, contoh dalam bab poligami, menyakitkan kaum wanita. Sebut je poligami menyakitkan. Lalu mereka menggunakan dalil agama untuk berdalih. Lalu mereka katakan Khadijah kan tak dimadukan. Artinya kaedahnya ialah isteri pertama tak boleh dimadukan, tunggu isteri pertama. Yang digunakan untuk menolak sesuatu yang hukumnya jelas. Tapi ini cara bagaimana mak kata tak boleh, kerana wajib taat aku. Mereka menggunakan agama untuk benda yang tidak baik. Sama juga seorang ibu bapa. Seorang ibu bapa mengatakan pada anak-anak dia, kamu mesti dengar cakap aku, kerana syurgamu bersama aku. Maka bila anak dia nak berkahwin dengan orang yang disuka, tak boleh, kata mereka, tak boleh. Wajib dengar cakap aku. Walhal apa alasannya tak boleh? Maka dia perlu ada alasan yang kuat untuk kata tak boleh. Kalau anaknya saling suka menyukai, dah okey, mereka suka. Dan tak ada pun kecacatan yang jelas kita nampak, melainkan kerana dia tak satu level dengan kita. Melainkan kerana kita tengok latar belakangnya tak macam latar belakang keluarga kita, bangsawan. Lalu kita gunakan agama, wajib taat ayah. Maka ini bukan cara orang Islam. Bukan cara. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Menggunakan kitab-kitab ilmu-ilmu tapi untuk hawa nafsu. Maka kita kembali kepada dasar Islam sebenar. Kata Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih, wala tathbut qadamul islami illa ala zahri taslim wastislam. Tidak akan tetap kaki seseorang dalam Islam, melainkan benar-benar dia menerimanya dan menyerah dirinya pada segala hukum hakamnya. Tuan-tuan, kaki kita perlu berdiri tegak dengan Islam, dengan maksud suka tak suka, inilah Islam. Dengan maksud kalau kita rasakan logik ke tak logik, inilah Islam. Maka kalau kita mempertikaikan mana-mana yang datang dari Allah dan Rasul, maka kaki kita ni kaki yang bergoyang dari Islam, ragu-ragu, maka kita tak dianggap Islam sebenar. Bukan kita maksudkan bahawa Islam tu tak logik. Islam logik. Islam agama logik. Tetapi bila kita sebut logik, kita juga kena tahu keterbatasan akal kita. Logik tadi suatu nilai yang menunjukkan fitrah. Maksudnya kita boleh faham dengan mudah. Tetapi kita perlu mengetahui bahawa Islam bawa logik ini. Sebahagian logik ini boleh diakses oleh akal kita, sebahagian tak boleh kerana akal kita terlalu rendah
Umpama bila bercerita tentang azab kubur dan perkara-perkara gaib yang lain, memang kita tak nampak logiknya sebab kita tak dapat lihat dan dengar. Apakah itu tidak logik? Jawapannya logik. Tetapi ia mengatasi dari sudut kemampuan akal. Sebagai contoh, tuan-tuan tengok anak-anak kecil. Anak-anak kecil kalau kita bicara tentangnya, apakah dia faham? Oleh sesuatu yang masuk akal, tapi kerana keterbatasan akalnya, maka dia tak boleh menerimanya. Bukan kerana perkara itu tak logik, tapi akalnya belum dapat. Mungkin dia terfikir bagaimana adiknya boleh berada dalam perut ibunya. Dan kalau kita terangkan, dia tak akan faham. Proses itu pun dia tak akan faham. Dia cuma tahu dalam perut ibunya ada adik dia, sehinggalah adiknya keluar. Sehingga sampai satu tahap akalnya makin matang. Sebab akal ini sifatnya ialah seperti tumbuhan. Daripada benih, dia bertunas, dia membesar, kemudian dia akan layu. Itu sifat akal. Maknanya akal kita ni, tuan-tuan, dia ada perkembangan dan ada pengucutan. Waktu kita berada pada umur matang, maka dia berkembang. Dengan kita pula membaca, kita pula mendengar, kita pula melihat. Tapi bila mana kita makin tua, akal kita makin kecut. Persis bagaimana tumbuh-tumbuhan. Kita mula lupa. Hatta kita lupa nama-nama yang biasa dengan kita. Lupa nama-nama yang biasa dengan kita. Awak nama siapa? Sebab kita dah biasa panggil dia Pak Ucu, Pak Engah. Lupa nama siapa. Dan kadang-kadang kita jumpa kawan yang dulu mesra, rapat, tapi lupa nama dia siapa. Kita cuba ingat siapa nama dia ni. Maka itu menunjukkan akal kita mengalami zaman pengucutan. Islam datang dengan sifat yang benar, sebab dia datang daripada Allah dan Rasul. Maka kata Syekh Abdul Qadir, "Hei orang pandai bercakap, undurkan dirimu." Undurkan, artinya tak payahlah nak tunjuk kamu bijak daripada Islam. Orang yang menggunakan kitab, menggunakan ilmu untuk hawa nafsunya. Bila ada seorang orang ahli, yang kealiman ini dia tegur oleh Imam Al-Ghazali. Dia ni ada harta banyak, kaya. Kita bila belajar bab zakat, bagaimana zakat itu diwajibkan? Pertama, bila harta itu dipanggil milkun tam, milik sempurna. Yang kedua, harta tadi cukup haulnya. Yang ketiga, harta tadi cukup nisabnya. Maka bila ada syarat-syarat ini, maka harta yang dalam senarai harta zakat, diwajibkan zakat. Nama orang ni dia mengganji kitab, dia tahu okey cukup awak. Maka apa dia buat? Bila nak cukup setahun, dia pindahkan harta tu pada tempat lain. Dia bagi. Bila lepas tadi, dia ambil balik. Dia menggunakan hilah atas ilmu yang dia tahu. Lalu kata Imam Al-Ghazali, ia memberi manfaat padanya dunia tapi bukan akhirat. Dia kadang-kadang kepandaian kita dalam hal agama untuk buat satu perkara berkepentingan kita, sehingga kita lupa agama asasnya ialah takwa, takut pada Allah. Kita dah bicara tentang bagaimana para sahabat sanggup tinggal 70 perkara yang harus kerana takut haram. Padahal harus, okey, tapi mereka takut. Bagaimana mereka meninggalkan syubhah, bagaimana mereka meninggalkan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Ini Imam Abu Isa Ash-Shirazi. Dia datang solat, dia duduk pada satu tempat yang biasa dia duduk. Artinya Imam Abu Isa Ash-Shirazi rahmatullahi alaih, dia datang solat di masjid tu, dia ada tempat dia khas kat depan tu. Orang tahu tempat tu. Macam kita kadang-kadang datang masjid, kita suka duduk satu tempat dan kita melazimi tempat tadi. Itu menjadi kebiasaan manusia. Abu Isa Ash-Shirazi duduk tempat tu je. Satu hari bila dia balik rumah, dia cek poket ni, duit ni hilang. 1 dinar emas hilang. Maka dia hilang, dia akan ingat tempat terakhir dia duduk ataupun dia berada. Oh, dia rasa masjid. Dia pulang ke masjid, dia pergi ke tempat yang dia duduk, ada duit situ, 1 dinar. Macam yang dia rasa. Waktu nak mengambil, dia berkata, barangkali lepas aku lari, ada orang lain duduk di sini dan tu duit dia, bukan duit aku. Maka dia meninggalkan. Lihat bagaimana mereka bukan guna ilmu untuk cari kepentingan mereka, bukan menambahkan takut mereka. Walau kalau kaedah ilmu, memang saya duduk di situ, duit saya lah, itu kaedah ilmu, betul. Kita tak nafikan itu kaedah ilmu.
Tetapi ada sesuatu yang menjadikan kita lebih sempurna agama, warak kita. Macam saya katakan, memang hukum harus kita tuan-tuan makan kedai-kedai orang kafir yang ada lambang halal. Halal atau tidak halal? Halal. Tak ada orang pertikaian halal. Tapi bila kita ada warak, selagi mana ada kedai Islam, saya akan kedai Islam. Selagi mana ada kedai Islam, saya akan ke kedai Islam. Walaupun mungkin ada kekurangan rasa sikit harga, tapi saya letakkan nilai halal lebih tinggi kerana saya ada warak. Tapi saya tak pertikaikan orang lain yang mengambil halal yang lain. Kalau dia nak pergi kedai-kedai kafe yang dicok halal, yang dibenarkan. Ni kedai kopi, orang kafir punya tapi ada halal. Kita tak menghalang dia pergi sebab hukumnya jelas, harus. Tapi kita sendiri ada satu benda yang lebih tinggi. Sebab orang yang benar-benar bertakwa pada Allah menggunakan ilmunya untuk bertakwa pada Allah, untuk rasa lebih takut. Al-Imam, kisah yang sama, Imam Abu Isa Ash-Shirazi waktu dia lalu, jalan biasa dia lalu, tiba-tiba jalan tadi beberapa ekor anjing tidur kat situ. Jalan yang biasa dilalui oleh Abu Isa Ash-Shirazi. Maka murid-murid ni kata, Tuan Guru, kita halau anjing ni. Kata Abu Isa, jangan, kita berkongsi jalan dengan dia. Kita lalu jalan lain. Kita lalu jalan lain. Kita lihat bagaimana kalau ikut manusia dengan binatang, hak jalan pada manusia bukan pada binatang. Hak jalan bukan pada binatang. Kita lebih berhak. Jadi kita boleh halau mana-mana binatang yang merentasi, yang halang jalan utama kita. Boleh halang. Tapi kalau kita membiarkan mereka, itu jauh lebih baik. Kadang-kadang tuan-tuan bawa kereta, kucing pun tidur atas jalan. Mungkin kalangan kita adalah kucing, dia pun hong kuat-kuat biar kucing tu lari. Ada kalangan yang mungkin lebih baik, dia pun lalu jalan lain. Dan kucing kat situ pun corner sikit, bukan jauh sangat, bukan kena corner sampai ke Kuala Lumpur. Sikit je dia belah kiri, kita just elok sikit. Tak ada orang dah stop, dia hong dulu, jari ni jalan aku. Kucing tu baru nak tidur. Pada dia tidur dalam kuliah, tak ada orang kacau. Kucing tidur situ kejap, dia punya kacau 3 pagi tu. Pada dia boleh cilok je untuk tidak mengganggu binatang tadi. Tetapi ini kita namakan orang yang ada ilmu, digunakan ilmu untuk lebih bertakwa. Jadi Syekh Abdul Qadir mencela orang yang awak ada ilmu lalu menggunakan ilmu berdasarkan syahwat. Yang saya kata yang paling teruk, dia cerita juga Khadijah. Dia lihat Khadijah yang saya sebut setengah wanita, bila dia tak suka dimadukan, digunakan hujah Khadijah, hujah Fatimah. Walau itu bukan hujah. Menggunakan hujah Khadijah radhiyallahu ta'ala dan Fatimah kerana mereka tak dimadukan, ini kejahilan yang mutlak. Sebab mereka wanita sempurna. Kenapa tak guna hujah Aisyah pula? Kenapa tak guna hujah Ummu Salamah? Ini isteri-isteri Nabi yang lain yang mulia. Kenapa tak guna hujah isteri-isteri para sahabat yang lain yang mereka dimadukan? Ibu kerana tak suka dimadukan, bang, Khadijah tak dimadukan. Sebab dia isteri pertama, saya isteri pertama, tak boleh dimadukan. Dalilnya Khadijah. Ini kebodohan hawa nafsu dia. Tapi kalau dia tak setuju, dia jangan guna hujah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab dia dengan Khadijah jauh. Walau nama sama, sifat jauh. Ini wanita sempurna yang disebut oleh Nabi SAW. Tidak sempurna di kalangan wanita melainkan 4 orang. Maka Nabi SAW sebut Khadijah, Fatimah, Asia dan juga Maryam. Ini perempuan yang sempurna yang tak boleh dikiaskan. Melainkan orang tu kurang adab dengan perempuan yang sempurna ini bila nak letak level dia macam Khadijah atau levelnya macam Fatimah. Pertama, kita katakan kalau wanita tak setuju di poligami dimadukan, maka gunalah hujah-hujah yang lain. Abang punya baju seluar pun saya belikan. Itu jauh lebih nampak wanita itu bijak. Abang kereta abang bulanang saya bayar. Abang punya ni gaji pun tak cukup. Nak beli susu anak, saya beli susu anak. Susu abang pun saya beli sekali. Artinya dia gunakan hujah yang memang betul, realistik, untuk menunjukkan ketidakmampuan suami dia. Tapi menggunakan agama dengan cara yang salah begini, maka ini bukan cara dia. Ini cara yang salah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu buat macam tu, gunakan kepetang bercakap untuk agung Islam, agama Islam, kebenarannya, kononnya logiknya tak ada atau sebagainya, atau menggunakan agama untuk hawa nafsu kamu,
maka kedua-duanya ini menyebabkan kamu akan diazab oleh Allah. Syekh Abdul Qadir kata, kamu akan terpotong-potong binasa olehnya. Maknanya kamu akan binasa secara menyeluruh. Islam itu kamu serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, bila kita baca kisah Nabi Allah Ibrahim, kita baca dalam surah As-Saffat daripada ayat 103 hingga 113, mengisahkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS betul-betul berserah diri pada Allah waktu melaksanakan perintahnya. Allah Ta'ala berfirman, falamma aslama watallahu liljabin, dan ketika mana kedua-duanya, yang Ibrahim dan Ismail, menyerah diri pada Allah secara mutlak untuk melaksanakan perintahnya. Ini perintah menyembelih. Bila Ibrahim AS, Allah perintah dia dengan seberat-berat perintah atas dunia, iaitu sembelih anak. Perintah. Maka Nabi Allah Ibrahim AS pun bersedia melaksanakannya. Dan kadang dia sayang anak, dia cinta anak. Dan kadang inilah satu-satu anak dia. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim belum ada Ishak. Belum ada. Ini satu-satu anak dia. Dan dia pun telah membuktikan ujian Allah padanya dengan meninggalkan di kota Mekah. Dia tak boleh ziarah Nabi Allah Ismail melainkan dengan perintah Allah. Dia tak boleh suka-suka ziarah. Umpama kita tak boleh tengok anak ke asrama melainkan dengan perintah asrama tadi. Boleh tak kita nak tengok anak kita duduk asrama penuh tu tiap-tiap hari, duduk gayuk kat pagar tu? Tak boleh, kena halau kita. Ada hari dia, ada minggu dia, nak outing dia tiap-tiap hari, tak boleh, ada waktunya. Kita aku. Itu cuma perintah warden. Itu cuma perintah warden. Kalau orang boleh aku dengan perintah tu, kenapa pertikaian perintah Allah? Perintah Allah yang jelas. Kita kadang-kadang perintah manusia banyak tak logik, tapi kita aku. Kita nak main bowling, atau pernah main bowling. Main bowling ni tak boleh pakai kasut kita, kasut dia. Kasut bowling. Gila nak main bowling, pakai kasut kita. Kasut kita mahal pada kasut dia, canggih pada kasut dia. Tak boleh, ini peraturan, kena ikut, tidak keluar. Kita pun ikut. Itu peraturan, sebodoh itu boleh ikut. Ni kita semana-mana tempat, dia kata kena pakai ni, lilik tu. Boleh tak pakai? Tak boleh, kena pakai. Kita pun ikut. Walaupun tak bijak pun peraturan tadi, tapi ikut. Ini peraturan. Yang tukang jaga peraturan tu macam tegak je. Ni belum cerita yang jaga peraturan pakai topeng. Dia isap rokok haram tu dia tak kira. Dia kira ni peraturan, pakai topeng. Ikut peraturan. Baik, kita tak nafikan dia sudut ketaatan ikut peraturan, tetapi kita nak bandingkan di mana peraturan Allah dalam diri kamu. Kalau dia peraturan manusia, dia jaga betul. Ni orang nak masuk ke litar, nak masuk nak berlomba ni, kena cok kat jari ni, macam tatu tu, cok. Tak boleh ke kalau tak cok? Kena juga cok macam tatu. Sebab apa? Peraturan. Kita aku semua. Tuan-tuan pergilah mana-mana tempat pelancongan, tempat sekian, tuan-tuan ada peraturan di situ. Peraturan tu semua, tak ada orang arguing peraturan tu. Kalau kita gaduh pun tak menang kita. Sebab apa? Di sistem dia. Cik, kenapa pun tak boleh? Ini peraturan. Cik, nak masuk, tak nak masuk sudah. Peraturan. Ni peraturan nak tengok mumia Firaun. Syarat nak tengok mumia Firaun, tak boleh ambil gambar. Itu peraturannya. Maka tak boleh ambil gambar. Tapi kalau bayar RM50, boleh ambil gambar. Nampak dia punya peraturan dia, kepentingan dia. Tak boleh ambil gambar, tapi kalau nak juga ambil gambar, bayar RM50. Bolehlah ambil gambar Firaun. Dan orang nak tengok sangat Firaun, nak ambil gambar, bayarlah RM50. Tapi kalau peraturan lain berkaitan dengan Allah SWT, maka dia rasa macam tak perlu diikut. Maka dia lupa bahawa kalau dia tak ikut peraturan manusia, dia boleh dihalau keluar daripada kawasan. Dia lupa Allah boleh halau dia daripada dunia ni, dan Allah matikan dia. Allah hukum dia dengan kematian. Ada orang, dia kaya, dia rasa dengan kaya dia tak boleh ikut peraturan. Maksudnya peraturan Tuhan. Bila ayah dia banyak duit,
Ayah dia ada lebih kurang 20 bilion dolar USD. Dia anak orang kaya. Dia berbelanja sakan, buat parti sakan. Dia orang Islam. Tapi ditunjukkan bagaimana duit boleh mengatasi peraturan Tuhan. Dia tunjuk. Dia minum arak, dia berjudi, dia buat semua benda yang Allah larang. Akhirnya Allah uji dia dengan penyakit kanser. Kanser hati, liver. Kanser ni biasa berlaku sebab minum arak. Dengan kekayaan sebanyak itu, dia upah doktor yang paling hebat sekali di luar negara, dekat Amerika Syarikat. Semua doktor-doktor pakar datang, pakar-pakar kanser, beratus juta. Akhirnya gagal diselamatkan nyawa dan dia mati pada usianya 30-an. Usia yang dia tidak lagi puas untuk menikmati keseronokan. Tapi lihat bagaimana Allah hukum dia dengan kematian. Supaya semua tahu tak ada orang boleh melambatkan kematian dengan kekayaannya, atau dengan kuasanya, atau dengan kekuatan tubuh badannya. Supaya kita tahu, bila kita mula melanggar peraturan Allah, sampai masa Allah panggil kita balik. Dan Allah tanya, kenapa kamu melanggar peraturan aku? Allah bala dia dengan dunia. Dan supaya semua orang tahu dengan apa pun kita ada. Ini Islam makna ikut peraturan. Saya katakan tadi bahawa orang boleh aku dengan semua peraturan manusia. Ni tak boleh mandi kolam, naikkan pakai spender, ikut. Tak ikut tak boleh mandi. Akhir mandilah dalam bilik saja. Sebab peraturan dia begitu. Akhir kita tak boleh nak buat apa. Walau kita nampak apa logiknya. Apakah kalau saya pakai benda tu saya tak lemas? Tak ada kaitan dengan berenang. Tak pernah ada satu kajian mengatakan orang pakai spender lebih pandai berenang daripada pakai seluar panjang. Tak ada kajian itu. Tak ada yang berkata bila kita pakai seluar dalam saja kita pun tak akan mati dalam air. Tak ada orang cakap macam tu. Mereka buat peraturan dengan tujuan merosakkan manusia. Allah turunkan peraturan untuk baiki manusia, mengelakkan manusia. Allah haramkan arak untuk manusia, haramkan judi untuk ekonomi manusia, haramkan riba untuk wujudkan ukhuwah sama manusia. Siap yang Allah perintahkan, kita dengan mudah tahu kenapa Allah perintah. Walaupun sebahagian perintah itu kita tak faham lagi, untuk satu tempoh kelak kita akan faham. Kelak, sebagaimana takdir Allah. Takdir Allah datang kat kita tak faham. Sampai satu peringkat kita mula faham. Oh macam ni, saya ustaz jadi cikgu, dalam mak saya tua, ayah tua, saya pun minta lah duduk kat kampung, tiba kena posting kat Sarawak. Tak faham dia, kenapa dia kat Sarawak. Itu hukum Allah pada dia. Sebagaimana hukum-hukum lain, takdir juga hukum Allah. Tapi dekkan dia sabar, apa hikmah? Sedangkan dia rasa mak dia tua, ayah dia tua, perlu dijaga. Tiba dia kena posting jauh ke negeri yang dia rasa jauh sangat. Rupanya hikmah baru dia tahu, dia jumpa seorang wanita yang menjadi isterinya. Dan punca pada lahir zuriat keturunan dia. Sehingga akhirnya dia tempat tu lebih disuka daripada tempat yang selama ni dia nak. Akhirnya dia memahami hikmah. Berkat dia sabar. Baik, kembali pada kisah dan cerita kita. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Dalam keadaan saya sebut tadi, Ibrahim tak boleh ziarah anak dia melainkan dengan perintah Allah. Tak boleh ziarah, dia tak boleh suka-suka pergi. Dia pergi hanya beberapa kali. Kali pertama pergi untuk tinggalkan Ismail AS. Kali pertama. Kali kedua dia pergi untuk cari Nabi Allah Ismail untuk menyembelihnya. Bila dia Ismail sampai umur remaja. Kali ketiga dia datang untuk mengajak Ismail membina Kaabah. Tapi dia tak jumpa Ismail. Dia datang kali keempat. Maka dia jumpa dengan kali keempat dia juga tidak jumpa Ismail AS. Dan kali kelima dia jumpa Nabi Ismail dan mereka membina Kaabah. Membina Kaabah. Arti Nabi Allah Ibrahim AS dia jumpa Ismail tak sampai 10 kali. Dalam tempoh Ismail ataupun dalam tempoh Nabi Allah Ibrahim itu hidup. Maksud satu tempoh yang amat sikit. Tapi kerana ia perintah Allah. Yang paling sedih, waktu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan pergi untuk menyembelihnya. Dah lah tak jumpa lama pergi. Tetapi Nabi Allah Ibrahim mengetahui ini perintah Allah. Sebab itu Allah sebut dengan ta'bir, falamma aslama. Dan ketika keduanya benar-benar tunduk pada perintah Allah. Dan juga redha dengan perintah Allah. Dan yakin dengan kebaikan perintah Allah. Mereka tunduk, mereka redha,
Mereka yakin pada perintah Allah. Ketika mana mereka nak melakukannya, kata Allah, watallahu lil jabin, Ibrahim dah baringkan Ismail untuk disembelih. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Lalu kami menyeru nama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu telah melaksanakan perintah kami. Inna kadzalika najzil muhsinin, maka kamu akan lihat bagaimana kami memberi balasan kepada orang yang melakukan kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini memang satu ujian yang berat, ini ujian yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami gantikan Ismail dengan seekor kibash yang besar. Waktu Ibrahim AS nak sembelih, tiba-tiba Ismail tak ada depan, tapi yang ada depannya ialah kibash, kambing biri-biri yang besar. Maka apa kebaikan yang Ibrahim dapat? Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami menjadikan syariat menyembelih kambing itu, yakni korban, kepada semua umat lain. Pada hari ini, siapa pun melaksanakan ibadat korban. Apa maksud ibadat korban? Memperingati peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim mendapat pahalanya, kemuliaannya. Dek nama Nabi Allah Ibrahim AS yang berkorban, mentaati perintah Allah, maka Allah jadikan ia satu syariat ibadat korban. Ibadat korban akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Ya, kemuliaan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi tentang Ibrahim, salamun ala Ibrahim, maka kami kurniakan keselamatan berpanjangan kepada Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, demikian semua orang yang buat baik, yang ikut perintah kami akan selamatkan mereka, kami akan jaga mereka. Innahu min ibadinal mu'minin, kerana ia sebenar-benarnya hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin, dan kami memberi khabar gembira akan lahirnya Nabi Ishaq, nabi dan di kalangan orang soleh. Gambaran kisah Nabi Allah Ibrahim, gambaran keislaman sebenar. Tetapi kita ni dapat perintah Allah, ada tak perintah mana yang agak berat bagi kita? Seberat perintah Nabi Allah Ibrahim. Kita diperintahkan sembahyang subuh, berat sikit nak bangun. Apakah seberat menyembelih seorang? Kita diperintahkan untuk keluar zakat, rasa berat. Apakah seberat untuk kita menyembelih anak kita? Kita diperintahkan untuk tutup aurat. Setiap kali kita melihat perintah-perintah Allah pada kita, lalu kita melihat perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, ternyata ia kecil. Pun begitu kata Allah, bila kamu berjaya mentaati perintah Allah, kami menjanjikan kepada kamu salam, keselamatan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, yakni dengan mendirikan syariat, perintah, meninggalkan larangannya, Allah jaga kamu. Kata kita tak minum arak, kita tak berjudi, kita tak berzina, kita tak buat maksiat, kita tak terlibat dengan riba, kita tak terdedah dengan rasuah, maka Allah pelihara hidup kita dengan baik. Allah pelihara keturunan kita dengan baik. Allah jadikan rezeki kita berkat. Allah jadikan kehidupan kita barakah. Allah jadikan pasangan kita, anak-anak kita penuh keberkatan. Allah jadikan lidah kita bicaranya baik, bicaranya begitu taat kepada Allah. Tapi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, lambat laun dia akan rasa akibat. Kalau orang percaya, siapa pun yang dia tak jaga makan, lambat laun dia kena penyakit. Semua orang percaya benda ni. Orang tak jaga pengambilan gula, dia pasti kena penyakit berkaitan gula. Pasti kena. Kita yakin. Berapa persen awak yakin? 100% saya yakin. Kita tengok kawan kita semua pada manis di bantai. Habis manis di bantai. Aiskrim dia makan dengan melampau-lampau. Kita orang ni tak lama. Yang kita letak 5 tahun je ni. Kita tengok pula jenis orang yang suka makan benda-benda yang kita sebut jajang lah. Ini tak, ni saya target 10 tahun buat pinggang dia jam lah ni. Orang yang bersuka melampau-lampau ni, kita tengok ni tak lama sakit lutut lah ni. Saya sakit lutut. Orang yang angkat berat sebanyak-banyak ni tak lama slip disc ni. Yakin tak? Saya yakin benda tu memang natijahnya begitu. Bila ditanya orang kena penyakit macam ni sebab apa? Oh, dulu saya suka benda manis. Saya ustaz bukan minum Milo, ustaz, saya makan Milo. Makan Milo. Macam mana makan? Teh Milo tu saya bawa, saya makan. Saya tak minum. Lambat sangat minum. Lagi kita minum Milo. Tu
pun tak tahan gulanya. Dia makan. Kita minum teh susu, dia makan susu yang krima. Kita tahu kalau macam ni punya gaya hidup dia. Ada seorang hamba Allah tu, dia suka makan banyak. Dan antara dia punya, ini benda bagus dia akan makan semua makanan orang lain tak habis. Mana siapa yang keen dengan dia makan. Dia tengok geng-geng dia tak habis, dia akan habiskan semua. Akhirnya dia mati sebab itu, sebab makan yang melampau, makan banyak. Baik, kita semua yakin kerana makan yang tidak terurus, teratur, tidak berdaya boleh memberi kesan pada penyakit. Tuan-tuan, kita jauh lebih yakin lagi siapa yang melanggar perintah Allah, yang tidak pernah peduli perintah Allah, maka akan terkena bala lebih hebat daripada orang yang tak jaga makanan. Yang tak jaga hukum hakam Allah akan lebih terkena penyakit berbanding yang tak jaga hukum hakam makan minum. Pasti dia akan kena. Sebab tu kita dengar cerita yang berkesudahan bunuh diri, yang berkesudahan gila, yang kesudahan menjadi apa kita namakan sebagai penyakit kesepian melampau, penyakit kita katakan tekanan melampau, stres yang melampau, yang kena pada mereka-mereka yang mengabaikan perintah Allah. Sebab mereka tak ada benda yang mengembirakan mereka. Sebab perintah Allah ini, di antara kelebihan dan keutamaannya ialah untuk mengembirakan manusia itu sendiri. Perintah Allah bukan sekadar untuk jaga fizikal kita, menjaga rohani kita, menjaga segala keperluan-keperluan hidup dan bermasyarakat. Tapi perintah Allah yang mengembirakan kita. Kita hari ni contoh, kita gembira sebab apa? Gembira sebab main ski katakan. Tapi akan ada waktu kita tak boleh main, akhirnya kita akan jadi kecewa. Sebab dah tua nak main ski apa? Atau salji tak jadi turun dah kan? Ada orang katakan dia gembira main apa? Dia ni gembira ustaz bela ayam katik, ayam kapan, ayam seramu. Dia sukalah. Sampai waktu dia mungkin tak boleh buat benda tu kerana sebab-sebab tertentu, maka dia mula dalam depression, tekanan dia. Tapi bila disebut perintah Allah, ada tak sampai waktu dia tak boleh buat kalau dia nak buat? Sebab perintah Allah tidak dibatasi dengan umur dan usia. Hatta kalau kita lemah dan sakit, perintah Allah masih boleh kita buat, kita lakukan. Berzikir padanya, bermuhasabah, beristighfar, dan semua keadaan kita masih boleh buat. Tapi hobi-hobi dunia ni sampai bengkat kita tak boleh buat. Ada orang tu dia hobinya melancong, kena PKP 2 tahun dia tak boleh melancong, maka dia ada depression yang kuat, tekanan yang kuat. Bila kita berkait dengan hobi-hobi dunia, waktu hobi tu kita tak boleh buat, maka berlaku tekanan kita, tertekan kita, terutamanya dalam kadang fizikal kita tak boleh. Contoh, kita hobi kita suka berjalan, Allah takdirkan dia kena penyakit sampai tak boleh berjalan, dia pun mula depression, dia tak boleh jalan, dia tak boleh keluar rumah, menyebabkan kematian dia. Perintah Allah selain daripada tujuan menjaga fizikal, menjaga harta, menjaga keluarga, menjaga keturunan dan reputasi, bukan perintah Allah ini untuk gembirakan kita. Sebab itu Allah sebut dalam Quran kemuncak perintah Allah. Apa kata Allah? Bila Allah menyatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan ingat Allah hati itu benar-benar gembira. Itmi'nan, tenang, gembira. Saya katakan kita semua akan buat sesuatu yang menggembirakan kita. Kita akan buat. Yang bawa anak untuk pergi tempat tu, tempat ni, untuk gembirakan dia. Yang pergi makan kedai tu, restoran ni, hotel tu, untuk mengembirakan dia. Bukan untuk kenyangkan perut. Itu nombor 2. Pertama sebab kita nak gembira. Contoh pergi hotel tu, pergi hotel ni, bukan cerita katilnya yang empuk untuk kita tu, bukan. Kita ni untuk gembirakan kita. Kita pergi jalan sana, jalan sini, balik kampung sana, kampung sini, untuk gembirakan kita. Tapi kegembiraan itu terbatas sifat dia. Dan setiap kegembiraan itu ada risiko dia. Orang yang cari gembira untuk balik kampung, ada risiko sepanjang jalan tu. Aksiden, kematian, musibah, ada risiko. Kita yang nak cari kegembiraan di hotel-hotel, di tempat pelancongan pun ada risikonya. Kena tipu, kena scammer, kena itu, kena ini, risiko. Orang yang cuba cari gembira dengan kawan-kawan pun ada risikonya. Bergaduh, berbalah, ada.
Setiap benda, kegembiraan dunia punya risiko. Dan sebagian risikonya luar biasa bahaya. Yang suka melancong naik krus, risikonya tenggelam krus tu, menjadikan dia menyesal seumur hidup. Tetapi bila kita cari kegembiraan dengan bertakwa kepada Allah, dia tak ada risiko. Dia tak ada risiko. Kerana itulah kebahagiaan hakiki yang Allah nak beri pada kita. Sebab itu rugi orang yang tidak mendapat syurga ini di dunia. Itu syurga mengingati Allah. Kita mungkin dapat syurga hotel, kita namakan syurga pelancongan, holiday. Syurga yang kita anggap ini syurga. Bukan kita kata rumahku syurgaku. Ini tak pulau ni kalau saya pergi macam syurga rasanya. Saya boleh bersama nak rasa syurga. Tak, kita tak dapat syurga sebenar. Syurga mengingati Allah. Syurga yang paling mudah, yang tak perlukan kita pergi jauh-jauh, habis duit banyak-banyak. Kita dengan ingat Allah yang tenang, dengan ingat Allah yang ikhlas, kita dapat syurganya. Akhirnya tenang kita. Maka kata Syekh Abdul Qadir, orang Muslim yang sebenar tidak akan kamu mendengar firman-Nya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka ini beriman dengan segala perintah kami dan keadaan mereka menyerah diri. Ini orang Islam sebenar, serah diri. Jangan kata kenapa, bagaimana, buatlah atau jangan buat. Tuan-tuan sekalian, bila Syekh Abdul Qadir kata hakikat Islam serah diri, kita faham. Dan kaum ini bila dengan sebab dia serah diri, dia rasa rehat, tenang. Rehat, kita serah diri. Umpama tuan-tuan naik kapal terbang, tuan-tuan percaya kepada pilot, tuan-tuan pun tenang. Tapi kalau kita fikir ni pilot ni pandai tak pandai, kapal terbang ni okey tak okey, kita tak tenang. Bila kita yakin pilotnya, yakin kapal terbangnya, kita duduk dalam kapal terbang, kita boleh tidur 8 jam, 10 jam dengan tenang. Kita akan bergembira dengan apa yang ada dalam tu, makan, minum. Demikian kita hidup kat dunia. Bila kita serah pada Allah, kita akan tenang. Kita yakin rezeki kita, kita yakin kebaikan, kita yakin apa pun yang berlaku dalam hidup ini baik untuk kita. Maka waktu itu orang-orang yang benar beriman dan Islam, dia tak akan tanya kenapa macam ni, bagaimana macam ni, atau buatlah atau jangan buatlah. Dengan maksud dia tenang daripada segala perkara, termasuk ikhtiarnya. Termasuk ikhtiar. Tuan-tuan sekalian, kita kalau ikhtiar, kita duk bergantung pada ikhtiar. Ni kalau buat ni mesti jadi, tak, kita tenang. Kalau pun ikhtiar ni tak jadi pun kita tenang. Saya nak bisnes, saya dah pergi latihan itu, latihan ini, saya dah keluarkan modal, saya dah istiqarah, saya dah cari tempat baik, pekerja yang baik. Kalau saya buka kedai makan, menu-menu terbaik. Tapi saya masih tidak bergantung pada ikhtiar saya. Saya tenang dengan apa Allah takdir. Kalau jadi-jadi, kalau tak jadi, itu mungkin lebih baik untuk saya. Maka saya buat kerja dengan segala asbab saya ambil. Tapi asbab tadi tidak menjadikan pergantungan saya. Taklah lepas tu saya ni, kenapa saya tak berjaya ni? Walau saya punya lokasi bagus, saya punya menu bagus, pekerja saya sopan santun senyum, itu ini, tapi kenapa tak berjaya? Tak, orang beriman tak kata kenapa. Sebab dia redha dengan takdir. Kali ini takdir Allah, saya redha. Macam mana boleh tak nampak tiang belakang undur kena? Pada kereta kita ada kamera, ada sensor. Tiba-tiba sensor semula jadi yang bunyi kedebong ni, yang semula jadi punya sensor. Macam mana boleh tak nampak dengan kamera, dengan canggih kereta kita? Kamera kita ni 360 darjah, atas bumbung pun nampak. Tapi tak pasang tiang ni, mau kena. Kita tahu itu terbaik untuk kita. Itu terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itu orang beriman, dia melihat semua benda dalam perintah Allah itu ialah penyerahan. Dia melihat semua benda dalam nama perintah itu ialah redha. Dia melihat semua benda dalam perintah Allah itu ialah yakin. Dia melihat semua benda dalam perintah itu ialah rehat. Rehat. Ini merehatkan kita. Segala perintah Allah merehatkan kita. Tetap pergi haji, rasa terbebanglah tinggal anak, tinggal keluarga. Tak, dia waktu untuk kita rehat. Suatu orang yang melihat melaksanakan perintah Allah itu satu kerehatan, orang ini mencapai kemuncak Islamnya.
Sebab itu Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, iqamah, kita berehat dalam solat. Rasulullah SAW menamakan solat itu sebagai rehat. Kita berehat dalam solat. Jom kita berehat dekat Mekah dengan melaksanakan umrah dan haji. Rehat di sana. Jom kita rehat dengan membaca Quran. Rehat. Kita ahli dunia paling disuka rehat. Paling orang suka rehat. Benda paling kita suka rehat. Semua benda kita cari ni rehat. Bila manusia tu ada tekanan sebab kurang rehat, doktor cakap awak ni kena banyak rehat. Bila kita cerita apa penyakit, doktor kata banyak rehat. Maknanya paling bagus rehat. Tentang kita nak cari rehat kat mana? Rehat dengan tidur. Akhir bosan kita tidur. Dah asyik tidur, bangun pening kepala. Banyak sangat tidur. Rehat dengan makan pun tak boleh. Cerik-berik, keracunan makanan. Rehat dengan apa? Rehat dengan bersenang gurau. Ni lengah keng kita bercakap dengan orang. Rehat dengan apa kita nak? Semuanya akhirnya berakhir dengan penat. Kita nak kenapa? Kerana rehat cuma diberikan pada badan kita, bukan rohani kita, bukan jiwa kita. Tuan-tuan, dalam manusia ni ada 3 syahwat yang ada. Kehendak. Pertama, syahwat jasad. Yang kedua, syahwat hati. Yang ketiga ialah syahwat rohani. 3 perkara. Baik, bila sebut syahwat, itu keperluan-keperluan yang diinginkan melampau. Bagi jasad kita, kita nak syahwat-syahwat bersifat makan, minum, tidur, sembang. Itu syahwat jasad. Benda itu kita paling suka, Pak. Kita nak ketawa, kita tu nak ini. Baik, bagi syahwat hati, kita nak mengetahui kebenaran. Tak kita tak tahu suatu benda yang benar, kita macam tak senang. Walaupun kadang-kadang kebenaran itu bukanlah kebenaran yang beri manfaat. Contoh, kita nak ni, kenapa dia bercerai? Tak tahu saya kenapa. Awak tak tanya orang kenapa dia bercerai. Dan awak nak tahu sangat kenapa. Saya tak senang hati. Saya nak tahu sebab apa bercerai. Lepas tu tahu dia pun tenang. Baru saya tahu. Sebab apa? Sebab kes budu. Laki dia suka makan budu, suami dia tak suka. Isteri dia tak suka. Gaduh, cerai. Kita pun tenang dengar cerita budu tu. Ada seorang hamba Allah, diceritakan oleh almarhum Syekh Dr. Ramadan Budi. Bila tamatnya perang dunia yang pertama, maka kerajaan Osmaniyah jatuh tahun 1924 jatuh. Salah seorang ulama ni, dia pun berpindah daripada Turki pergi ke Syam, Syria. Maka dia pun semayang macam biasa. Tok Imam, dia kenal orang ni orang baik, orang soleh, bukan ulama. Tapi dia terfikir orang ni macam mana dia makan. Maksudnya sumber dia kat mana, income dia daripada mana. Sebab nampak just di rumah solat, tak nampak macam dia kerja. Dan dia boleh hidup berbulan-bulan okey, tanpa minta duit dengan orang, tanpa minta simpati. Maka dia pun tanya, Ustaz nak tanya sikit, Ustaz ni ada kerja apa? Adalah kerja saya. Duit-duit ambil dari mana? Dia macam tak tenang. Sebab dia tak nampak sumber tu duit kat mana. Macam mana beli makanan, macam mana tanggung anak bini. Ya Allah kasih, Allah bagi. Okay. Esok dia tanya lagi. Ni nak tanya, macam mana cari makan, minum, anak-anak macam mana makan. Lalu jawab ulama ini, Allah kasih, Allah bagi. Dia tak tenang sebut Allah kasih. Dia nak tahu sebab apa juga. Sebab apa. Kemudian hari berikutnya dia tanya lagi. Dia nak tanya ni, macam mana belanja harian, anak kan ramai, kan makan begitu begini, daripada mana sumber? Lalu orang ni berkata, yang bagi saya Yahudi bagi duit saya, sponsor. Oh, tenang saya dengar Yahudi. Lalu kata ulama ni, aku sebut Allah kamu tak tenang, aku sebut Yahudi kamu tenang, aku akan qada semua sembahyang yang aku solat di belakang kamu. Kamu ada masalah betul. Bila sebut Allah bagi rezeki, macam dia tak percaya. Dia macam, yelah siapa? Bila sebut Yahudi bagi sponsor bulan-bulan, oh percaya. Dia pun tenang. Tak aneh, kita ni syahwat kita nak tahu kebenaran, walau kebenaran sebenar sudah pun ada. Allah bagi rezeki, tak, yelah macam mana? Nak tahu macam mana. Allah bagi rezeki, itu urusan Allah. Tapi kita nak tahu macam mana sebab
Kalau kita tak dapat, syahwat hati kita ni tak akan rasa puas. Kita tengok orang tu kahwin, macam mana awak dulu jumpa dua orang? Bila seorang Perlis, seorang Johor, macam tak logik. Jumpa kat mana? Nah, jodoh. Yelah jodoh, macam mana? Tanya lagi. Macam mana jumpa? Dia nak tahu, tidak, dia tak tenang. Jumpa tengah laut. Tengah laut. Tengah laut. Kita dua-dua hanyut ke pulau, jumpa, kahwin. Dia pun tanya lagi, macam mana boleh hanyut ke laut? Dia tak tenang hatinya. Syahwat nak tahu sesuatu. Walau tak ada pun manfaat dia. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? La yus'alur rajul fima daraba imra'atahu. Seorang tidak boleh ditanya kenapa dia pukul isteri dia. Maksudnya, jangan duk sibuklah rumah tangga orang. Jangan duk sibuk. Itu bukan urusan awak. Tapi nak tahu juga. Itu benda yang seronok sembang. Nak tanya sikit ni. Suami awak pernah pukul awak misalnya. Kenapa nak tanya awak? Biarlah dia. Nak tanya sikit suami awak, pernah tak begitu? Isteri awak pernah tak begini? Dia kalau tak tahu, dia macam susah hati. Tuan-tuan, ini dia panggil syahwat hati. Atau orang juga menterjemahkan syahwat akal. Akal kita kalau tak tahu benda yang kita nak tahu, kita macam resah. Nak tahu juga. Walau kita perlu tapis. Apa yang beri manfaat pada agama kita, ambillah tahu. Ambillah tahu hukum jamak qasar. Ambillah tahu tentang hukum halal haram, tentang zakat itu, zakat itu bagus. Syahwat yang umpama itu untuk mengetahui sesuatu yang beri manfaat pada dunia dan beri manfaat pada akhirat kita, silakan tanya. Dia buka ruang pertanyaan tadi. Dan yang ketiga kita sebut syahwat rohani kita. Rohani kita ada syahwat, kehendak dia apa dia? Ibadat. Sebab itu syahwat ni ataupun rohani ni akan merasa kekosongan. Bagi kita beri segala kehendak jasad, segala kehendak hati, tapi tidak pada rohani. Sebab itu Nabi SAW rehat di dalam ibadat. Tentang kita nak sampai ke peringkat Islam kita rehat dalam ibadat. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, rehat dalam ibadat itu. Tuan-tuan bila baca Quran rasa rehat, itu yang kita boleh baca sampai 3-4 juzuk. Sebab kita rehat dalam bacaan Quran. Kita boleh zikir ratus dan ribu sebab kita rehat dalam zikir. Sebab itu kita rehat dalam majlis ilmu. Sebab itu kita boleh mengikuti majlis ilmu berjam-jam lama sebab saya rasa rehat. Duduk majlis ilmu saya rasa rehat. Siap ilmu yang saya dapat menenangkan jiwa saya, menyedarkan diri saya, membangkitkan semangat saya, memotivasikan saya. Maka saya seronok. Sehingga saya tunggu-tunggu. Saya menunggu-nunggu majlis ilmu untuk rehat. Maksudnya di situ kita rasa tenang. Di situ kita boleh berbicara, kita boleh bayangkan syurga kita, boleh bayangkan neraka, kita boleh bayangkan kematian dengan begitu kerehatan, yang dengan begitu keterbukaan. Maka ini 3 syahwat. Maksud syahwat ni bukan maksud yang tak elok, tapi lebih memberi maksud keperluan. Sebab makna syahah ataupun syahah yashi, arti nak. Jasad kita ada benda dia nak. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan akan rasa saya macam nak makan sesuatu. Hari ni macam nak makan sesuatu. Jasad kita bagi signal bahawa benda ni kurang dalam badan kita. Rasa nak minum manis, mana ada gula yang kurang di badan kita. Saya rasa hari ni nak makan benda-benda masam-masam sikit. Ada benda yang kurang, asid kurang dalam badan kita. Hari ni rasa macam nak makan panggang-panggang sikit. Mungkin ada protein yang kurang dalam badan kita. Hari ni rasa macam nak makan nasi. Mungkin ada karbohidrat yang kurang dalam badan kita. Dia bagi signal. Sebab tu kita akan ada waktu rasa nak makan sesuatu. Ada rasa nak makan sesuatu. Hari biasa mungkin orang angkat kita makan, orang angkat kita makan. Tapi ada satu hari rasa ngidam sesuatu. Kan ada satu kekurangan dalam diri kita. Saya rasa ngidam nak makan kambing rasanya. Maka ada sesuatu yang jasad kita bagi signal. Perlu benda ni. Sama juga akal kita atau hati kita. Rasa nak tahu benda ni, saya nak tahu tentang benda ni. Dia bagi signal. Itu awak tak tahu, awak kena tahu. Demikian rohani kita. Ada sesuatu yang kosong. Dia bagi signal awak ni kurang zikir pada Allah. Awak ni kurang menyebut nama Allah. Maka perlu buat sesuatu. Sebab itu bila kita mula rasa keluh kesah, rasa macam malah, mood tak elok, itu rohani sedang buat protes pada kita. Kalau tuan-tuan pernah rasa mood rasa tak elok hari ni, rasa lemah semangat, kenapa Ustaz lemah semangat, tak bermaya, tak kuat, rohani kita bermasalah. Rohani setiap hari menjerit, berilah makanan untukku.
tidak didengari melainkan orang yang Allah berikan dia pemeliharaannya. Tuan-tuan, jasad kita jerit ramai orang dengar. Perut bunyi je sikit, ni nak makan ni, orang dalam dah marah ni. Perut kita bunyi, kita cepat. Akal kita pun sama. Sebab tu bila kita baca surat khabar, baca ni, nak tahu sebab apa, kesudahannya macam mana. Semua orang nak tahu. Sebab tu orang minat politik, sebab dia berkait dengan benda yang kita nak tahu. Nak tahulah dia duit kat mana, ambil kat mana, ni kaya sebab apa, rasuah ke apa. Nak tahu. Semua orang minat baca benda tu. Tapi syahwat yang berkait dengan keperluan rohani, tak ramai orang tahu. Dia terus menjeri, kan dia begitu kehausan, begitu ketandusan. Sebab tu manusia sampai tahap tertentu, rohani dia protes. Masa tu dia akan rasa kemurungan. Walau dia dilingkari oleh harta yang banyak, walau dia dapat jawatan yang tinggi, dia mula murung dia. Masa tu dia datang kekurangan, kesepian. Masa itulah dia datang tekanan yang dia tak tahu mana asal usul. Nak kata tekanan tak ada duit banyak, nak kata tak beribu parti tak malang buat. Ni buat parti terbesar, party of the year buat. Tapi tak rasa ni, mana? Tenang tak rasa. Kerana ada sesuatu yang menjerit yang akan pekakkan telinga kamu, rohani kamu. Dan siapa pun yang tak beri hak makanan rohani, dia akan menderita pada satu waktu dia. Sebab bila kita beri hak dia, dan hak ibadat tadi, yang perlu kita terima dengan penuh ketundukan, kepatuhan. Yang kita dah sebut tadi, kita tunduk, kita redha, sampai tahap terakhir kita bergembira dengan setiap takdir Allah pada kita. Baik berupa hukum hakam yang bersifat, kita katakan halal-haram, atau hukum hakam yang bersifat takdirnya, kita gembira. Nikmatilah segala hukum hakam Allah, nikmatilah segala takdir Allah. Maka ketika itulah benar Islam kamu, benar. Kalau tidak, tuan-tuan, Islam kita belum benar. Tunduk kita belum benar. Sebab tunduk, bila kita sebut Islam, makna tunduk. Tunduk ini terhasil dengan dua benda. Yang pertama, dengan menghina diri. Hina diri. Hinakan diri kita dengan maksud no soalan, tak ada soalan kita pada setiap perintah Allah, tak ada bantahan kita. Yang kedua, akan datang cinta kita pada Allah. Sebab itu ibadat yang Allah suruh kita ibadat kenapa? Hinakan diri kita, kita tak layak untuk pertikaikan apa pun bentuk ibadat. Buat. Ini perintah Allah. Kemudian akan datang apa? Cinta. Waktu itu kita benar-benar datang cinta pada Allah. Dan bila datang cinta pada Allah, waktulah kita tak akan membesarkan selain Allah. Kita tidak akan berharap selain Allah. Dan kita tak akan takut selain Allah. Semua ketika itu hanyalah kita dengan Allah. Bila mana? Bila datang cinta. Iza sahha minkal wudu fa kullu syai'in hayy wa kullu ma fawqa turabi turab. Bila cinta itu sudah benar, semuanya nampak mudah di hadapan. Dan semua yang di atas pasir itu adalah pasir. Semuanya tak dinilai. Yang nampak cuma cinta. Tuan-tuan, dalam kalau kita ambil analogi cinta kita pada manusia, kita ada 1000 perempuan. Tuan-tuan, terpandang seorang perempuan yang dengannya kita jatuh cinta, yang jadi isteri kita, 999 lagi kita nampak tak ada apa nilai seorang ni. Semua keribat lain sedang berjalan, tapi mata kita cuma melihat keribat perempuan yang kita suka tadi. Semua orang yang hadir di hadapan kita, tapi kita macam tak sedar dia hadir. Perempuan yang kita cinta, yang jadi isteri kita, itu yang nampak dia hadir. Maksudnya kalau kita pergi kerja, semua orang datang, melainkan yang kita minat tu tak datang, kita rasa macam tak ada orang datang gitu. Tak semangat. Tapi kalau sekiranya kita datang kerja, semua orang yang tak datang, dia je datang, kita rasa hari ni bergembira sungguh. Kerja pun ringan, tak apa. Seorang je datang, orang yang kita minat tu. Lihat bagaimana hebat cinta. Tuan-tuan dapat bayangkan seorang bila dia mencinta Allah. Orang yang cinta nama makhluk ni, yang saya katakan daripada 1000 perempuan, dia nampak ni seorang, hilang lagi 900 tu. Yang perempuan pun sama, daripada 1000 lelaki, dia nampak seorang yang menjadi bakal suami dia, hilang lagi 900, tak ada. Macam tak wujud. Ni seorang tu wujud. Jadi dia pergi pasar, dia tak malu pun jumpa siapa-siapa, melainkan orang yang disayang tu. Dia pun mula malu, menyorok. Kau ni malu siapa semua? Tu ada seorang lelaki tu malu. Orang lain kau tak malu? Yang lain tak, ni seorang malu. Kenapa? Ada cinta. Maksud kalau orang cinta pada Allah, macam mana pun orang kata tak, saya nampak Allah je. Tuan-tuan dapat bayangkan macam mana hebat cinta dia pada Allah. Dia tak takut semua melainkan Allah.
Dia tak segang semua melainkan Allah. Dia tak harap semua melainkan Allah. Kenapa? Bila benar Islam dia, yang ibadahnya pada Allah, bermula dengan rasa hina, artinya kita tunduk semutlaknya. Jangan tanya kenapa, bagaimana, saya tunduk. Ini perintah Allah. Sehingga datang rasa cinta, waktu itulah dia akan nampak benar Islam dia. Dan dia dapat Islam yang sebenar yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim tentang orang-orang yang benar-benar mendudukkan dirinya dengan firman-Nya, wa man ahsana dina faman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menundukkan dirinya kepada Allah dengan keadaan dia sibuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.